Okey, seterusnya kita nak tengok status security makanan di Malaysia. Apa maksudnya status security makanan di Malaysia? Pada ni. Okey. Security makanan, senangnya kalau saya terjemahkan terus dalam bahasa yang mudah ya. Kalau kita tengok bahasa kat sini agak susah sikit lah. Bahasa yang mudah, maksudnya security makanan, maksudnya jaminan makanan adalah mencukupi untuk seluruh rakyat Malaysia. Maksudnya kerajaan Malaysia telah menjamin setiap rakyat Malaysia tidak akan mengalami kebuluran sebab makanan dijamin sentiasa ada. Itu maksud ayat ni sebenarnya. Kalau kita nak tengok ayat ni dia macam complicated sikit. Tapi itulah menunjukkan, menyatakan bahawa makanan itu dijamin akan sentiasa ada. Okey, contohnya kita tengok Dasar Agro Makanan Negara, iaitu singkatan dia DAN tahun 2012, merupakan usaha kerajaan untuk memastikan sekuriti makanan, itu penjaminan makanan dapat dicapai dengan jayanya. Maksudnya kalau kita pergi pasar raya tu, kalau kita nak beli beras, you pergilah waktu mana pun mesti akan ada beras contohnya. Mesti akan ada gula. Mesti akan ada minyak masak. Maksudnya dijamin oleh kerajaan. Okay? Takkan ada satu masa nanti bila awak pergi pasar raya nak beli beras, beras tak ada sampai berapa bulan. Okay? Yang ni bukan. So, kerajaan dah menjamin, iaitu namanya status security makanan di Malaysia. Dalam komponen security makanan ni ada 4 komponen penting. Ada 4 komponen penting, iaitu kita tengok satu-satu. Ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan ni maksudnya apa dia? Keupayaan untuk mendapatkan bekalan makanan yang mencukupi dalam kualiti yang baik. Maksudnya kalau kita pergi kedai nak beli, katalah contohnya nak beli gula, kita boleh mendapatkan, kita dijamin bahawa bekalan makanan tu adalah mencukupi. Kerajaan telah menjamin bekalan makanan tu adalah cukup dengan kualiti yang baik. Bukan saja cukup, tapi berkualiti. Okey? Berkualiti yang baik dalam pasaran, mungkin dalam pasaran domestik, pasaran dalam negara, ataupun bekalan makanan yang import. Bekalan makanan kita import daripada luar, kita boleh dapat dengan kualiti yang baik. Itu maksudnya ketersediaan makanan. Seterusnya, akses makanan. Akses tu macam mana kita nak dapatkan makanan tadi? Okey, makanan mudah diperoleh. Maksudnya mudah. Kalau kita nak cari sesuatu makanan tu, kita pergi je pasar raya. Kita pergi je kedai. Ada je makanan tu. Tak susah. Makanan mudah diperolehi bagi menampung keperluan diet yang bernutrisi. Maksudnya kita senang nak dapat. Tadi, makanan tu memang tersedia ada. Senang nak dapat. Yang ketiga, penggunaan makanan. Okey. Kemampuan untuk mendapatkan. Kita mampu mendapatkan nutrien yang mencukupi. Melalui pemakanan, air yang bersih, serta pemprosesan dan penyediaan makanan. Kita mampu, daripada makanan tu kita mampu dapatkan nutrien yang mencukupi. Okey. Kemampuan untuk mendapatkan nutrien yang mencukupi daripada makanan tadi tu. Okey. Dan yang seterusnya, kestabilan makanan. Kestabilan makanan. Apa maksud kestabilan makanan? Setiap individu mempunyai akses untuk mendapatkan makanan berkhasiat yang mencukupi pada setiap masa. Setiap individu dijamin awak boleh dapatkan makanan tadi cukup untuk setiap masa. Ini maksud je lah. So ada 4 komponen ni. 1, 2, 3, 4. Ya. Di dalam kita memberi jaminan security makanan Indonesia tadi mencukupi, halal. Kita tak akan lupakan aspek halal. Halal merupakan elemen penting dalam menentukan status security makanan. Okey. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia menjamin makanan yang ada di negara kita ni adalah halal.
untuk orang yang memerlukan makanan berstatus halal. Makanan halal mestilah dihasilkan dalam perusahaan yang bersih dengan kaedah yang menitik beratkan kebersihan dan ketertiban dalam proses pembuatannya. Okey. Lepas ni awak boleh baca, yang tidak cuma baca untuk pemahaman awak. Okey, tak ada apa-apa sangat. Kemudian untuk ini saya nak awak jawab praktis formatif 10.3. Yang ni tolong jawab. Tolong buat latihan. Okey. Nombor 1, maksudnya yang tadi tu tak payah nota. Tak payah nota. Sebab apa? Sebab kita nak jawab soalan. Okey, nombor 1, senaraikan 4 komponen penting dalam sekuriti makanan. Tadi ada kan? Sebabkan latihan ni, bila kita buat latihan ni seolah-olah kita dah tulis nota. So tak payah nota lah untuk ini. Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang pengusaha makanan dalam menjayakan sekuriti makanan? Pada pendapat anda, apakah tanggungjawab seorang pengusaha makanan dalam menjayakan sekuriti makanan? Okey, jawapannya boleh ambil kat sini. Saya dah sediakan jawapan untuk awak. Just salin saja. Okey. Ini jawapan nombor 1. Dia refer sini. Yang ini awak tak payah huraikan. Awak just tulis saja kesediaan makanan, akses makanan, penggunaan makanan dan kestabilan makanan. Nombor 2. Pengusaha makanan perlu menyediakan makanan berkualiti yang mencukupi dan dapat menampung keperluan penduduk setempat, khususnya. Makanan yang disediakan memenuhi keperluan nutrien dan mengikut panduan GMP dan HACCP yang ditetapkan. Yang ini tanggungjawab awak jikalau awak adalah pengusaha makanan. Mungkin awak buat catering kan. Jadi awak akan menyediakan makanan yang berkualiti, yang mencukupi dan yang tadi itulah. So salin nombor 2. Nombor 3, soalan dia macam mana pula nombor 3? Kalau kita boleh tengok soalan nombor 3. Saya bacakan soalannya. Andaikan anda seorang majikan di sebuah pejabat swasta, cadangkan 5 langkah penjimatan tenaga elektrik di pejabat kepada semua pekerja anda. Anda ni majikan kat pejabat. 5 langkah penjimatan tenaga elektrik yang boleh anda amalkan di pejabat anda. Okey. Ni pun dah ada jawapan. Tolong salin saja. Yang pertama, tutup suis lampu sekiranya tak digunakan. Yang kedua, guna peralatan yang cekap tenaga. Apa tu maksudnya? Contohnya kalau kita pergi kedai elektrik, kalau kita nak beli penyaman udara ataupun televisyen ataupun peti ais, dia akan ada label 5 bintang kat situ. Kalau alat elektrik yang ada 5 bintang, maksudnya alat itu menggunakan tenaga dengan cekap. Maksudnya dia takkan menyebabkan peningkatan kos tenaga elektrik tadi. Okey, itu maksudnya guna peralatan cekap tenaga. Seterusnya, laraskan kecerahan skrin komputer mengikut kecerahan yang sesuai. Jangan terlalu terang. Okey, so kita laraskan ikut mata kita. Guna bateri cas semula bagi telefon tanpa wire dan alat kawalan jauh berbanding bateri biasa. Kita disarankan pakai bateri yang boleh dicas semula. Seterusnya, guna lampu LED berbanding lampu Kalimantan. Dan laraskan suhu penyaman udara kepada 23 hingga 25 darjah Celsius saja. Ini antara langkah-langkah yang boleh menjimatkan tenaga elektrik. Okey. So awak boleh salin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 kan? Maksudnya awak salin semua. Saya tak nak salin semua. Sebagai latihan praktis formatif 10.3. Okey? Jadi tolong buat dia sebagai latihan.